Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan ulang kaji tajuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita ulang kaji tajuk kelahiran Nabi Muhammad adalah untuk membantu kamu, membantu anak-anak ustazah untuk menjawab soalan. Sebelum itu, kita akan lihat mengenai apa yang telah kita pelajari sebelum ini tentang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk latihan di muka surat 16, kita mulakan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dilahirkan pada hari Isnin. Nabi kita dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Bersamaan 20 April. Bersamaan 20 April. Dan juga disebut sebagai Tahun Gajah. Tahun kelahiran Nabi kita ialah Tahun Gajah. Nabi kita dilahirkan di sebuah bandar yang disebut sebagai Mekah. Nabi kita dilahirkan di sebuah bandar iaitu Bandar Mekah. Kelahiran Nabi kita ialah pada waktu subuh. Nabi kita dilahirkan pada waktu subuh. Seterusnya, untuk latihan di muka surat 17, kita akan belajar mengulang kaji mengenai tajuk peristiwa yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Latihan yang seterusnya di muka surat 17. Kisah berlaku mengenai seorang raja yang bernama Abrahah. Raja Abrahah ini dia merasa dengki. Kenapa dia dengki? Dia dengki kerana ada sebuah bangunan yang terletak di Mekah yang disebut sebagai Kaabah. Raja Abrahah ini dengki untuk memusnahkan serta nak meruntuhkan Kaabah. Kenapa Raja Abrahah dengki? Raja Abrahah dengan perasaan dengkinya, beliau telah membina sebuah gereja. Raja Abraham membina sebuah gereja yang disebut sebagai Al-Qalish. Untuk apa dibina gereja Al-Qalish? Gereja Al-Qalish dibina untuk menandingi kehebatan Kaabah. Di mana Raja Abraham membina gereja ini untuk menarik orang ramai supaya datang ke negaranya, iaitu negara Yaman, dan mengunjungi gereja yang dibinanya. Gereja yang diperbuat oleh Raja Abraham ini dibina menggunakan emas dan perak. Gereja yang dibuat oleh Raja Abraham dibuat daripada emas dan perak. Setelah membina gereja, kunjungan orang daripada luar ke negara Yaman tetap tidak seperti mana yang diharapkan oleh Raja Abraham. Dengan perasaan marah, Raja Abraham telah mengumpulkan 20,000 tentera yang menaiki gajah. Disebut sebagai tentera bergajah. Sebab itulah tahun kelahiran Nabi kita disebut sebagai Tahun Gajah, di mana peristiwa Raja Abraham mengunjungi Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Namun, Allah telah menggagalkan usaha Raja Abraham dengan Allah hantar burung ababil. Burung ababil ini telah membawa batu daripada api neraka lalu memusnahkan tentera-tentera bergajah, termasuklah Raja Abraham sendiri. Seterusnya, di latihan muka surat 18, kita akan mengulang kaji mengenai tajuk semasa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Latihan di muka surat 18. Sewaktu ibu Nabi yang bernama Aminah binti Wahab melahirkan Nabi, pada ketika itu hanya diterangi cahaya pelita. Namun, apabila Nabi Muhammad SAW dilahirkan, rumah Abdul Muttalib, datuk Nabi yang terletak di kampung Bani Hashim, telah menjadi terang benderang.
Rumah yang hanya diterangi dengan cahaya pelita bertukar menjadi terang benderang. Aminah iaitu ibu Nabi, apabila melahirkan Nabi tidak merasai penderitaan. Tidak merasai penderitaan yang berat seperti mana ibu-ibu yang lain melahirkan bayi. Seterusnya kita akan lihat bagaimana keadaan Nabi Muhammad sewaktu baginda dilahirkan. Nabi kita lahir dalam keadaan meniarap. Dan juga badan Nabi bersih. Tidak ada kekotoran, seolah-olah telah dibersihkan. Dan Nabi Muhammad telah dikhatankan. Dikhatankan ini bermaksud telah disunatkan. Manakala mata Nabi bercelak dan bersinar. Mata bercelak dan juga bersinar. Begitulah keadaan Nabi kita sewaktu dilahirkan. Seterusnya, tali pusat telah dipotong. Bila Nabi lahir sahaja, tali pusat Nabi telah sedia dipotong. Dan juga, selain matanya bercelak, Nabi juga memandang ke langit. Mata Nabi memandang ke langit. Nabi Muhammad SAW sewaktu dilahirkan tidak menangis. Tidak menangis seperti bayi-bayi yang lain. Sebaliknya Nabi kita bersin. Nabi kita tidak menangis. Sebaliknya, Nabi kita bersin. Bersin seperti mana Nabi Adam sewaktu Allah meniupkan roh. Ya, Nabi kita tidak menangis. Sebaliknya, Nabi kita bersin seperti Nabi Adam alaihissalam. Seterusnya, kita akan mengulang kaji tajuk mengenai peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad. Latihan di muka surat 19. Anak-anak boleh menjawab latihan mengenai tajuk selepas kelahiran Nabi ini di muka surat 19. Apabila Nabi Muhammad SAW dilahirkan, datuk Nabi iaitu Abdul Muttalib merasa sangat gembira lalu membawa Nabi kita iaitu Nabi Muhammad SAW mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan. Abdul Muttalib membawa Nabi kita mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan. Selain daripada itu, Abdul Muttalib juga menamakan cucunya iaitu Nabi kita dengan nama Muhammad. Nabi kita dinamakan dengan Muhammad. Apa maksud Muhammad? Muhammad bermaksud yang terpuji. Muhammad bermaksud yang terpuji. Selain daripada Abdul Muttalib gembira dengan kelahiran Nabi, ada seorang lagi yang turut bergembira dengan kelahiran Nabi. Orang itu ialah bapa saudara Nabi yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab telah menghantar hambanya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah ke rumah Datuk Nabi untuk melihat kelahiran Nabi. Apabila Suwaibatul Aslamiyah ke rumah Datuk Nabi dan beliau mengetahui tentang kelahiran Nabi dan berita tersebut disampaikan kepada tuannya iaitu Abu Lahab. Katanya, "Wahai Abu Lahab, kamu telah mendapat seorang anak saudara lelaki." Kata-kata Suwaibatul Aslamiyah ini sangat menggembirakan Abu Lahab. Lalu Abu Lahab berkata, "Maka pada hari ini aku merdekakan kamu. Aku bebaskan kamu, Suwaibatul Aslamiyah." Selain daripada itu, Abu Lahab juga mengadakan jamuan bagi menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ulang kaji kita mengenai tajuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah harap anak-anak dapat menjawab latihan yang telah Ustazah sebutkan. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.